Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus Sabah, yang mana Selangor menang 1-0 hasil jaringan marvelous daripada Aaron, yang mana gol tersebut saya boleh katakan satu teknik yang sangat baik daripada Aaron, daripada sudut yang boleh dikatakan agak sukar untuk menewaskan Damian Lim. Jadi untuk pemain-pemain serangan, bagi pemain-pemain tempatan, boleh belajar daripada Aaron untuk menyudahkan peluang-peluang yang terhidang dengan belajar teknik daripada pemain-pemain seperti Aaron, bagaimana nak menyudahkan gol tersebut di sudut yang agak sukar. Dan kalau kita lihat, gol Aaron pun berpunca dengan setup daripada Orozco kepada Faisal, kepada Richmond, dan disudahkan oleh Aaron Deville. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara positif yang kita boleh katakan tentang pasukan Selangor pada perlawanan ini? Yang pertama adalah tentang back four mereka. Bagaimana backline mereka mengukuhkan mereka punya defending structure ketika game play terbuka dan juga ketika set pieces. Yang mana kalau kita lihat daripada segi struktur bertahan pasukan Selangor, mereka telah berjaya untuk mengunci pergerakan yang dilakukan oleh Rahman Machado dan juga Darren Lock. Untuk game ni kita boleh nampak yang Rahman Machado mempunyai masalah ketika berhadapan dengan situasi one on one untuk melepasi Syarul Nazim, yang mana boleh saya katakan Syarul Nazim berjaya untuk melakukan marking yang sangat baik kepada Rahman untuk tidak membiarkan Rahman mendapatkan bola, bahkan tidak memberi ruang kepada Rahman untuk bergerak bebas bagi melakukan penetration run masuk ke dalam D-box pasukan Selangor. Jadi Syarul Nazim berjaya menjalankan tugas daripada segi one on one marking untuk memastikan yang pergerakan daripada Rahman Machado terbatas pada perlawanan semalam. Jadi Rahman semalam bila dia dapat bola saja, Syarul Nazim terus masuk dan membiarkan untuk Syarul Nazim dapatkan bola dan tidak membiarkan Rahman Machado untuk buat turn ataupun sebagainya bagi melepasi beliau. Jadi itu adalah satu tindakan yang bagus daripada Tan Chee Ho untuk mengarahkan Syarul Nazim sentiasa mengawasi pergerakan daripada Rahman Machado. Jadi itu adalah perkara positif daripada segi open game, iaitu game secara terbuka. Tetapi yang paling bestnya tentang defending structure pasukan Selangor adalah ketika situasi Sabah mendapat set pieces, iaitu ketika mendapat corner ataupun ketika mendapat free kick. Yang mana kita tahu dalam season ni Sabah adalah salah satu pasukan yang sangat bagus apabila mereka mendapat free kick ataupun corner kick, sebab mereka boleh untuk execute peluang daripada corner dan juga free kick dengan mencari target man mereka, sama ada Gabriel Perez ataupun mereka mencari Park Tae-soo. Tetapi ketika Sabah mendapatkan situasi set pieces pada perlawanan semalam, defending pasukan Selangor ataupun ketika corak pasukan Selangor bertahan ketika Sabah mendapat set pieces telah boleh dikatakan boleh diberi pujian, yang mana pada perlawanan semalam mereka telah berjaya untuk mengekang hantaran-hantaran daripada situasi set pieces tersebut untuk sampai kepada target man pasukan Sabah, iaitu Park Tae-soo. Kita boleh lihat bagaimana Fazli Mazlan intercept bola daripada bola sampai ke Park Tae-soo. Mereka berjaya untuk blocking hantaran-hantaran yang dilakukan daripada corner dan juga free kick. Jadi menyebabkan situasi set pieces yang didapatkan oleh Sabah tidak berjaya disebabkan defending pasukan Selangor berjaya untuk bertahan dengan sangat baik ketika situasi set pieces. That is a good thing. Dan dalam pada masa yang sama, backline pasukan Selangor juga ketika Selangor bertahan, ketika Selangor mendapatkan set pieces, mereka juga akan join untuk berada di dalam D-box, terutamanya Safwan Baharudin lah. Pada perlawanan semalam kita boleh bagi pujian apabila Selangor dapat set pieces, Safwan akan join ataupun berada dalam D-box untuk menjadi pemain yang ditargetkan oleh orang yang ambil free kick tersebut lah. Dan hasilnya Safwan ada 2 percubaan yang terkena palang. Memang boleh dikatakan sayang lah. Sebab apa? Sebab Safwan adalah orang yang tinggi dan dia boleh memenangi aerial duel, dan semalam dia membuktikan lah yang aerial duel dia berjaya untuk menang bola dan melakukan heading ke arah gawang Sabah, tetapi palang ataupun tiang menjadi penghalang pula. Jadi untuk backline pasukan Selangor untuk game ni memang kita boleh bagi pujian lah, yang mana mereka berjaya untuk kekalkan defending structure yang bagus, sama ada ketika mereka diserang melalui open gameplay ataupun ketika situasi set pieces mereka berjaya untuk memastikan yang gawang mereka tidak dibolosi sekali lagi selepas 2 game berturut-turut lah. Jadi ini adalah petanda yang positif untuk
defense department pasukan Selangor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tentang perkara yang positif tentang pasukan Selangor ni adalah tentang midfield mereka, iaitu gandingan Nur, Brandengan dan juga mereka meletakkan Orozco, yang mana boleh saya katakan tiga-tiga player ni adalah saling untuk orang kata apa, chemistry antara mereka melengkapi antara satu sama lain, yang mana boleh saya katakan peranan daripada Nur dan juga Brandengan membolehkan Orozco untuk bergerak lebih bebas sebagai pemain nombor 10. Kalau kita lihat untuk game ni, Orozco dia sering kali cover bahagian wide area di bahagian kiri dan juga cover bahagian wide area di bahagian kanan, dan dia juga ada involve dengan pergerakan di half space. Jadi kita boleh nampak sekiranya Orozco berada di bahagian kiri untuk memberi support kepada Faisal Halim, dia akan cover up bahagian wide area dan dia boleh membebaskan Faisal Halim untuk inverted ataupun masuk ke half space untuk berada lebih narrow ataupun lebih dekat ke di box pasukan lawan di kawasan tengah. Jadi apabila Orozco ada di kawasan wide area ataupun di kawasan sayap, maka Faisal Halim akan dibebaskan untuk masuk lebih berdekatan dengan Richmond. Jadi kita boleh nampaklah gol yang dilakukan oleh Aaron pada perlawanan semalam adalah berpunca daripada pergerakan yang dilakukan oleh Orozco untuk mengembangkan dia punya posisi ke arah bahagian kiri, dan dia cover up bahagian kiri dan dia buka ruang kepada Faisal Halim untuk masuk ke half space buat larian. Dia bagi kat Faisal Halim dan Faisal Halim bagi kat Richmond, Richmond bagi kat Aaron dan Aaron menjadikan gol. Jadi itu adalah satu benda yang positif lah bagi bahagian midfield pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab apabila mereka membebaskan Orozco untuk bergerak lebih bebas di bahagian tengah, dia akan jadi dinamik, yang mana dia boleh untuk memberi support sama ada di bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Inilah yang kita boleh katakan playmaker yang sebenar. Dia pandai untuk menempatkan diri dia dan dia pandai untuk memberi ruang kepada teammate dia untuk masuk lebih narrow dan juga berdekatan dengan kotak penalti, dan juga untuk membantu bahagian serangan dengan lebih efisien. Dan peranan daripada Nur dan juga Brandengan, sebenarnya kedua-dua player ni bermain dengan sangat baik, yang mana kalau kita lihat untuk first half kebanyakannya Brandengan dia lebih untuk cover up daripada segi defensive duty, yang mana kalau kita lihat ketika pasukan Selangor menyerang di bahagian kanan, Brandengan akan lebih untuk cover up di bahagian kanan, iaitu dia akan cover up sama ada di ruang half space ataupun di bahagian wide area, dan dia membolehkan untuk Quinton Cheng push up ataupun bertindak lebih ofensif untuk naik lebih tinggi untuk bertindak sebagai winger di bahagian kanan. Jadi apabila Quinton Cheng naik lebih tinggi, maka mereka membebaskan Aaron untuk masuk ke bahagian lebih ke tengah ataupun lebih kepada bahagian half space ataupun central area untuk membantu Richmond ataupun membentuk dua striker. Jadi perkara ini membolehkan pasukan Selangor lebih seimbang di kawasan Quinton Cheng. Macam mana video sebelum ni saya kata, Quinton Cheng apabila bertindak ofensif, dia akan cover up bahagian wide area, Aaron akan masuk lebih ke tengah, dan Brandengan akan drop lebih deeper untuk cover up kawasan tengah pasukan Selangor dan juga untuk cover up tempat Quinton Cheng daripada kena counter. So bila mana tempat Quinton Cheng terekspos, Brandon dah boleh cover tempat tersebut, dan ini membolehkan pasukan Sabah untuk melakukan counter attack tersebut boleh dipatahkan dengan pergerakan daripada Brandengan untuk melakukan defensive duty. That is a good thing lah. Dan untuk peranan daripada Nur pula, kita boleh nampak yang Nur dia lebih bertindak sebagai advanced playmaker as a number 8, iaitu CM, yang mana dia boleh bermain dengan naik lebih atas, dan dalam pada masa yang sama dia juga drop lebih deeper untuk membantu Brandengan dalam fasa defensive duty, dan dia juga drop lebih deeper untuk membantu Safwan Baharudin dan juga Syarul Nazim ketika pasukan Selangor dalam fasa build up daripada bahagian bawah. Jadi benda ni positif lah. Dan kadang-kadang kita boleh nampak yang Brandon dan juga Nur, mereka ni swap ataupun mereka tukar mereka punya position untuk seorang cover defense, seorang naik atas, seorang cover defense, seorang naik atas. So kalau Nur naik lebih tinggi, Brandon akan stay deeper. Kalau Nur stay deeper, Brandon akan naik lebih atas untuk involve dengan gerakan serangan. That is a good thing tentang midfield pasukan Selangor semalam, dan benda tu memang orang kata apa, obviously membantu pasukan Selangor dalam fasa mereka punya serang dan juga ketika bertahan. Itu yang saya suka yang kedua. Yang ketiga, tak lain tak bukan yang saya suka adalah tentang front three pasukan Selangor, yang mana boleh saya katakan Aaron dan juga Faisal Halim kanan dan kiri mereka sangat efektif. Faisal Halim memang kita tahu dia sangat mobile dan dia juga banyak bergerak, yang membolehkan pergerakan dia boleh dikatakan sangat lancar. Dia dijadikan sebagai nadi utama untuk melakukan penetration run, untuk involve dengan build up, untuk main short passing dan sebagainya. So memang boleh dikatakan Faisal Halim bertindak dengan sangat cemerlang. That is a good thing, saya suka.
Aaron dia punya positioning, dia punya teknik dia bagus, walaupun dia tak ada pace tetapi dia punya positioning apabila dia main sebagai right wing memang bagus. Richmond boleh saya katakan daripada segi overall, daripada setup goal, assist kepada Aaron tu dah bagus, tetapi overall game boleh saya katakan Richmond adalah orang yang agak malah daripada segi melakukan pressing dan juga daripada segi nak recovery dia punya positioning balik. So benda tu memang agak mengecewakan lah. Kalau boleh Richmond kena lagi rajin, dan kalau boleh midfield kena lebih kreatif untuk create kepada Richmond. Sebab apa, Richmond semalam memang nampak agak berat lah. So Richmond masih lagi beraksi di bawah Bilopa lah. Bagi saya dia masih lagi beraksi di bawah Bilopa, dan game semalam memang deserve untuk Selangor menang, dan Selangor menang lah 1-0. Untuk pasukan Sabah, apa yang boleh saya katakan, pasukan Sabah semalam mereka beraksi di bawah Bilopa. Kalau kita lihat pada perlawanan-perlawanan sebelum ni, Sabah beraksi dengan corak permainan yang berbeza. Tetapi untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, Sabah bukanlah Sabah yang macam game-game sebelum ni. Sebab apa? Sebab mereka kehilangan Sadi Ramdhani terlalu awal. Apabila keluar Sadi Ramdhani, memang kita nampak bahagian winger pasukan Sabah tu memang tak berapa nak hidup. Apabila mereka kehilangan Sadi Ramdhani, mereka bawa masuk Fahar Roslan. Fahar Roslan tak boleh nak buat something macam Sadi Ramdhani buat. So there is a bad thing ataupun negative thing untuk pasukan Sabah yang menjadi titik kepada pergerakan serangan pasukan Sabah agak isolated dan juga tidak menjadi. Dan untuk game ni juga, kalau kita lihat gandingan daripada Darren Lock dan juga Ramon Machado memang tak menjadi. Ramon Machado lebih berada tinggi di hadapan dan dia adalah terlalu isolated, berkesorangan, tak ada orang yang nak support dia daripada segi pergerakan. So benda ni memang agak merugikan lah. So Ramon Machado tak boleh nak lepas marking daripada Syarul Nazim, dia tak boleh nak bertindak banyak. Darren Lock pun jarang memberi support, sebab Darren Lock lebih kepada defensive duty dan juga pressing forward. Dia banyak melakukan pressing, tapi daripada segi involvement untuk pergerakan bersama dengan Ramon Machado, dia boleh dikatakan agak jauh. So bila agak jauh, mereka tak boleh nak membentuk combination play yang bagus lah di kawasan hadapan. So benda tu menjadi masalah. Dan untuk bahagian tengah pun kita boleh nampak yang bahagian tengah pasukan Sabah tak berapa hidup. Stuart Wilkin daripada segi kreativiti game ni dia agak kurang menjadi. Irfan Fazai dan juga Pak Tesu pun kurang menjadi. Defense tak ada masalah bagi saya. Defense Sabah tak ada masalah. Mereka menggunakan Gabriel Perez, Dominic Tan untuk melakukan build-up, tetapi mereka tak ada provider daripada bahagian tengah untuk memberi support. So the bridge, jambatan untuk connect daripada defense department ke midfield department dan midfield department ke attacking department tak ada. So game ni memang nampak Sabah agak caca merebah. So benda tu yang menyebabkan Sabah agak loose dalam game ni dan mereka kalah. Dan positively Sabah hanya bagi saya yang menarik semalam adalah Ko Kwang Ming, yang mana dia adalah player yang paling menyelah lah untuk Sabah. Daripada segi attacking dan juga daripada segi defending, dia memang agak menyelah. Untuk Rizal pun, dia berapa kali dia kena beat dengan Faisal Halim, dia agak kena banyak kali lah penetrate dengan Faisal Halim. So game ni memang Sabah tak ada luck dan mereka tak main macam biasa. So memang mereka deserve untuk kalah lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.